Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam berbahagia untuk semua teman-teman yang berkesempatan bersama saya petang ini. Ya, saudara Martin Paul, how are you, Martin? Hari ini lama sangat saya dah tak buat saya punya memori, maka memulai hari ini hari jadi saya. Saudara Mark Laifat. Bermulai hari ini saya akan mengemukakan semula atau mengadakan semula siaran seperti biasa, iaitu segmen memori. Apa khabar saudara Faizal Melaya? Ini segmen memori saya mengenang, bukan politik, adalah campur aduk dengan politik, tapi kisah masa silam. Ini ruangan memori ini banyak saya. Ada cerita lucu, terkenang masa silam. Terkenang semasa dulu. Ya, saudara Muhammad Ahmad, saudara Syamik Ismail. Teman-teman yang lain yang berkesempatan dengan saya, saudara Ting, Tok Baluk, Azabidi, saudara Gijek, saudara Faizal Melaya. Apa khabar saudara Faizal, saudara Asmir, Nayan? Terima kasih. Sebab hari ini mulai hari jadi saya hari ini, usia saya 67. Dah jadi orang tua saudara. Kopi Emas, Azizahan, saudara Lauyan. Begitu juga Syah Iskandar, saudara Pak Japri. Terima kasih. Rara Property, apa khabar anda semua? Acik Warisan, Aziz Ismail, Harun Rashid, Yunaidi Hakim dan teman-teman. Jadi segmen memori ataupun terkenang semasa dulu bermula daripada hari ini untuk masa-masa yang datang. Jam 3 petang saya menemui anda menceritakan kisah silam. Malam 9:30 malam kita bercerita tentang politik semasa. Ya saudara, segmen memori saudara. Jadi saya tak mau menghabiskan banyak masa sebab segmen memori ini cepat, dia bukan sejam saudara. Baik. Sebenarnya saudara, bahawa hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Artinya apa yang difikirkan, itu thinking out of the box oleh yang almarhum Tun Razak itu menjadi realiti. Sebab banyak orang mengatakan bahawa kemasukan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyertai UMNO adalah Dr. Mahathir. Bukan saudara. Penyertaan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ahli UMNO, ia bermula, yang membawa dia masuk adalah yang bermakna mulia Tengku Razali Hamzah. Ini realiti saudara. Kerana bagaimana yang saya selalu katakan, 6 hari sebelum almarhum Tun Razak meninggal dunia di kota London. Mana tadi saya dah bercakap lah langkah London dan sebagainya. Bahawa sewaktu itulah almarhum Tun Razak berpesan pada Tengku Razali. Dia kata, Lee, balik nanti Malaysia. Waktu itu Tun Razak pun tak menjangkakan beliau akan meninggal dunia di London. Jadi dia kata, kita balik nanti ada 2 perkara yang harus kita lakukan. Pertama, untuk membersihkan nama Datuk Harun yang beliau merasakan terinaya. Sebab Datuk Harun telah pun jatuhkan hukuman sebagai, ini TikTok tak boleh masuk. Kenapa ni end live? Tak apalah, saya tutup dulu saudara. Sebab no internet connection, tak tahu kenapa. Tapi Instagram ada saudara, Facebook ada. Jadi kemasukan saudara Anwar Ibrahim menyertai UMNO pada tahun 1982. Iaitu pada tanggal 29 Mac 1982. Beliau dibawa masuk menyertai UMNO oleh yang berhormat mulia Tengku Razali Hamzah. Orang yang bertanggungjawab memujuk Mak Yan, Allahyarhamah ibu saudara Anwar Ibrahim, Mak Yan, untuk dibawa masuk Anwar ke dalam UMNO kerana pesan Tun Razak, dia kata selagi Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bersama dengan UMNO, sukar. Sebab beliau mempunyai pengaruh yang besar. Jadi berdasarkan kepada amanat Tun Razak itulah yang berhormat mulia Tengku Razali Hamzah membawa masuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menyertai UMNO. Ini sejarah silam secara memori. Saya menceritakan di segmen memori. Dan pada tanggal 29 Mac 1982, waktu itu Tun Mahathir benar, beliau adalah menjadi Perdana Menteri. Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri pada tahun 1981. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim menyertai UMNO. Itulah permulaannya langkah Datuk Seri Anwar Ibrahim di Anjung Kuasa. Masa itu rumah Perdana Menteri di Sri Perdana di dekat Bangsa saudara. Begitu juga pejabat Datuk Seri Anwar Ibrahim mula-mula Menteri Jabatan Pejabat Perdana Menteri Jalan Datuk On, dekat dengan
PWTC. Saudara, itu gambarannya saudara yang saya dapat tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara, ini kenangan silam dia menyertai UMNO pada 29 Mac 19 ini. Aduhai, kesianlah teman-teman kita dalam TikTok. Kenapa TikTok tak boleh ni? Saya berusaha lah untuk dapatkan juga TikTok ni. Aduhai. Sekejap saudara, saya mohon maaf saudara sebab saya nak tengok teman-teman kita dalam TikTok. Macam mana TikTok ni bukan video. Aduh. Siapa boleh bantu saya ni dalam TikTok? Sekejap saudara. Macam mana TikTok tak boleh ni? TikTok. Come on you, TikTok. Tak ada line. Aduh, hai. Sekejap ya, sementara. Saya mau izin sekejap. Aduh. Ni tolong ni Amirul, tolong TikTok. Aduh, macam mana nak buat? Tak maaf saudara, nampak gayanya TikTok tak boleh bersiaran. Saya akan cuba nanti tengah-tengah nanti kalau boleh saya masukkanlah apa yang ada pada TikTok. Saudara Jaka Linglung. Saudara. Baik saudara. Balik pada cerita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia menyertai UMNO pada 29 Mac 1982. Kira-kira 40 tahun yang lalu saudara. Begitulah permulaan perjalanan politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemudian, selepas beliau masuk menyertai UMNO, maka berlakulah pertandingan beliau untuk menawarkan diri sebagai Ketua Pergerakan Pemuda UMNO. Ini Ketua Pergerakan Pemuda UMNO ini waktu itu disandang oleh Datuk Haji Syuhaimi. Tapi kumpulan Datuk Harun, ya. Kumpulan Datuk Harun ni tak boleh, ni TikTok tak ada. Cuba try ni TikTok. Live tak ada TikTok. Mana? Mana? Okey, jadi dalam keadaan begitu, jadi Datuk Harun sebenarnya dia tidak senang dengan sikap Datuk Haji Syuhaimi, walaupun sebagai anak saudara beliau, tapi Datuk Haji Syuhaimi menyokong Datuk Hussein On waktu itu, bapa Isyamuddin yang menjadi Perdana Menteri tapi meneruskan memenjarakan Datuk Harun. Bagaimana apa yang dialami oleh Datuk Din Najib, begitulah keadaannya saudara. Politik itu sentiasa berlaku dan berulang-ulang. Kemudian orang-orang Datuk Harun yang dipimpin oleh Datuk Mazlan Harun, anak Datuk Harun sendiri, ya, Datuk Mazlan Harun bersama dengan saudara Fahmi Ibrahim selaku pensiasat politik Datuk Harun, Tan Sri On Ismail, mantan pengurusi tetap UMNO, saudara. Dan waktu itu Tan Sri On adalah menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Sementa. Beliau juga merupakan Ketua Pemuda UMNO Negeri Selangor. Dalam keadaan begitu, saya ingat lagi masa tu Datuk On bagi tahu kat saya bertugas di Usaha Melayu masa itu. Kata kita kena sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Ketua Pemuda. Maka berjalanlah ke seluruh negara. Orang Datuk Harun menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Ketua Pemuda pada tahun 1982, saudara. Dan waktu itu bukan senang. Akhirnya bagaimanapun Datuk Seri Anwar Ibrahim menang jawatan Ketua Pemuda dan juga merupakan tarikh akhir. Itu tarikh akhir UMNO mengadakan persidangannya di Dewan Bahasa dan Pustaka. Tak banyak mana pun, majoriti yang Datuk Anwar Ibrahim dapat cuma 10 undi saja saudara. Tapi bermulalah langkah beliau sebagai Ketua Pergerakan Pemuda. Itu cerita Datuk Seri Anwar Ibrahim menyertai UMNO yang saya masih ingat lagi. Saudara. Kemudian
Selepas itu pada tahun 1991. Ini cerita dia, memori saya ni saudara. Pada tahun 1991, Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Tun Daim Zainuddin. Ini cerita sedap saya. Ini memori saya. Pada tahun tersebut, Bursa Saham Kuala Lumpur memuncak. Ramai orang Melayu yang mula mendekati pasaran saham jadi orang kaya segera. Ramai jadi orang kaya segera saudara masa itu. Pasaran saham begitu memuncak. Masuk saya dalam pasaran, hari ini beli saham, 2-3 hari kemudian jual, untung ribu-ribu. Itu tahun 92, saudara, 92, 93. Dan waktu itu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Keuangan. Saya masih ingat lagi. Jadi waktu itu dalam saya minta maaf pada teman-teman yang tak dapat mengikuti saya di melalui TikTok, saudara. Nak buat macam mana? Apa nak buat? Baik, saudara. Jadi, kita bersiaran melalui Facebook dan juga Instagram, saudara. Sewaktu beliau menjadi Menteri Keuangan, tahun 1992, saya bertemu dengan sahabat saya. Waktu itu beliau adalah Ketua UMNO bahagian Bandar Tun Razak, iaitu Datuk Mokhtar Samad. Ini peristiwa saya. Jadi, Datuk Mokhtar Samad kata, Mal, ini ada can buat duit ni. Saya kata, ada apa? You baik dengan Pak Syekh. Kita panggil Datuk Seri Anwar Ibrahim ni Pak Syekh. Banyak teman-teman yang rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tidak akan memanggil Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Datuk Seri. Bagi kumpulan yang third echelon dalam keadilan ni, mereka menggelarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai bos. Tapi bagi kami yang rapat dengan beliau, peringkat awal, panggil dia Pak Syekh. Ya, saudara? Jadi dalam keadaan begitu, Datuk Samad, Mokhtar Samad kata, Mal, ada can buat duit ni. Banyak bang. Juta-juta. Apa dia bang? Ada satu syarikat. Sebab dia sedang mencari orang yang rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi chairman dan sebagainya. Kalau boleh syarikat ini nak diapungkan di Bursa Saham Kuala Lumpur. Ini cerita saya. Ini segmen memori saya, ya. Kemudian, saya pun fikir okeylah apa nama syarikat tu bang. Dia kata Nirwana. Wow, sedap nama ni. Maka saya dilantik sebagai pengerusi syarikat Nirwana dengan gaji 20,000 sebulan, saudara. Bayangkan, 1992, tahun 1992 dapat pendapatan bulanan 20,000. Dan syarikat tersebut juga sedang mengadakan untuk memasuki pasaran, dan dia bawa masuk sebuah syarikat ataupun kilang plastik. Bangku, meja, Tupperware, macam-macam lah kilang itu dia buat ini. Jadi disatukan di bawah syarikat ini. Datuk Mokhtar Samad menjadi timbalan pengurusi sahaja pengurusi. Tapi setelah dia buat kertas kerja, semua paperwork dah selesai, accountant dah buat, secara bukan senang untuk mengapungkan syarikat ke Bursa Saham Kuala Lumpur. Tebal ini saudara dia punya working paper. Maka saya pun bawa lah itu bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Setia Murni. Masa itu beliau tinggal di Setia Murni di Damansara, berhampiran dengan Pusat Bandar Damansara. Dulu di Pusat Bandar Damansara tu banyak pejabat. Pejabat Immigration, pejabat JPJ, pejabat Menteri Sumber Manusia, pejabat Menteri Pendidikan, pejabat Menteri Belia dan Sukan. Di mana Datuk Seri Najib berada di situ sebagai Menteri Belia dan Sukan. Baik, saudara. Saya pun pergilah ke rumah dia awal pagi. Bila saya sampai saya tengok pemandu Datuk Seri Anwar, Saudara Sani. Saya ingat lagi. Saya cakap, Sani, bos ada dalam ke? Dia kata, ada. Dia kata, nak keluar nak pergi pejabat ni. Dia kata, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia cukup menjaga soal masa. Masa pada dia, sharp pukul 8 dia akan keluar daripada rumah untuk terus ke pejabat. Itu dia punya orang yang menempati masa. Wal asri, innal insana lafi khusri. Jadi kalau saudara nak berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, kalau ada appointment, kalau pukul 8 pagi, bersedialah dalam pukul 7.45. Sebab dia sharp waktunya. Kemudian tengok ada bodyguard ataupun pengawal keselamatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Saudara Mokhtar. Saya pun tanya, bos dalam? Ada, masuklah. Saya pun masuk dalam rumah. Allah ya rahmah. Mak Yan ada duduk atas kursi tu. Saya kata, apa khabar Mak Yan? Baik. Nak jumpa Pak Syekh ke? Yalah Mak Yan. Pak Syekh baru balik malam tadi. Dia balik, kesian kat dia.
Pukul 2 pagi dia balik. Maklum sajalah saudara, Menteri Kewangan sibuk. Dan jawatan beliau waktu itu sudah pun jadi Timbalan Presiden UMNO. Jangan lupa saudara. Saya kata nak jumpa Pak Syekh, tak apalah, sekejap lagi dia turun sekejap lagi. Tok UMNO di tingkat atas. Cakap lah apa nak cakap dengan dia. Hang pun lama tak main rumah. Waktu itu saudara. Dan saya pun tunggu-tunggu, start lebih kurang dalam 7.55 begitu, Datuk Seri Anwar turun, bawa kod. Style Datuk Anwar Ibrahim ni, dia style orang ni saudara. Dia bawa kod tangan kiri. Tangan kiri, dia tak pakai stokin lagi. Tak pakai kasut lagi. Dia pun bawa stok kasut dia, ambil stokin ataupun sarung kaki, masukkan dalam kasut, jinjit 2. Itu sepasang kasut. Saya kata, Pak Syekh tak minum ke? Tak apalah, minum kat pejabat lah. Hang nak jumpa? Mai masuk. Tu maka saya pun naik kereta beliau. Oh, Pak Syekh, dia kata menteri. Sambil melawak. Hang tak tahu ke aku menteri lah ni? Oh, ya, lupa Pak Syekh. Ingatkan kata Pertuan Saga Putih saja. Dulu Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia pakai kereta, apa nama kereta tu? Yang kalau bila banjir boleh naik, ada jet. Apa nama? Lupa saya nama kereta. Tapi dia selalu ambil Dr. Wan Azizah di University Hospital dengan menggunakan kereta Proton Saga Putih. Ini Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu. Sebab itu saya katakan beliau adalah satu orang yang rapat dan kasih dan sayangnya dengan Dr. Wan Azizah ni memang terlalu mendalam saudara. Jadi sebab itu habis pejabat pukul 5 dia akan pergi ambil. Dia sendiri bawa kereta. Saya ingat lagi saudara peristiwa satu hari itu di Hospital University. Saya, ketua cawangan saya sakit. Masuk hospital saya pergi melawat. Bila saya turun saya tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim punya kereta Proton Putih saudara. Waktu itu saya ingat lagi, jaga ataupun guard yang ada dekat bawah tu terjerit-jerit lah, suruh jalan. Oi, jalan katanya. Saya pun rapat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kata Pak Syekh, dia tak tahu itu siapa. Tak apalah, kena tengok lah, dia kata. Ini cara Datuk Seri Anwar Ibrahim bergurau dengan pengawal keselamatan. Tak apalah, kita tengok lah, dia jerit baik lah. Dia tak tahu aku menteri ni, kata. Saya pun jumpa dengan guard tu, saya kata, you marah tu buat apa? Itu menteri tu. Siapa dia? Itulah Anwar Ibrahim. Ayuh, sorry. Ini cerita, bukan Pajero saudara. Satu kereta lagi, satu kereta memang kereta dia lah, nama pun pelik lah. Dia sekali dengan Jaguar ini. Apa nama kereta dia? Saya lupa. Kemudian Kak Wan turun, pukul 5 suku dia balik. Itulah keadaannya, dia tidak akan menggunakan pemandunya untuk ambil isteri di hospital. Saya tanya dengan dia, Pak Syekh kan you ada driver? Dia kata, driver sampai pukul 5. Dia bagi dia balik ya. Buat apa nak suruh bawa kita? Aku main ambil lah, tahulah. Azizah ni kerja kat sini. Masa itu Dr. Azizah masih lagi menjadi doktor di University Hospital Petaling Jaya. Rumah dia di Seri Murni, saya. Berbalik-balik pada cerita saya tadi tu, maka dia kata, Mamai naik kereta. Naik kereta. Dia duduk belah kiri. Saudara Mokhtar sebagai pengawal keselamatan duduk depan. Dipandu oleh saudara Sani. Benar, saudara Nizam. Saudara kereta Citroen. Itu kegemaran dia, kereta Citroen. Daripada saya dekat yayasan anda lagi, dia pakai kereta Citroen. Terima kasih saudara John Tay. Anda mesti ketinya anda rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Kalau tahu kereta itu, saya pun lupa jenis kereta. Citroen. Dia kalau rasa banjir ke, dia boleh naik ke atas. Boleh jack. Jadi, naik kereta. Pergi ke pejabatnya di Jalan Duta. Itu pejabat Kementerian Kewangan masa itu saudara. Dalam kereta pun dia sambil pakai kad stokin. Kalau orang yang kenal Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tak pakai kereta, dia tak pakai kasut daripada di rumah. Dia pakai sarung kaki, baru dia pakai kasut dalam kereta dia. Saudara, dia tanya, ada apa Kamal? Masa itu pasaran saham tengah melonjak saudara. Siapa-siapa saja boleh jadi jutawan segera. Saya kata, gini Pak Syekh, saya kata, saya ada satu company. Nak buat apa? Saya ingat nak pergi daftar dan masukkan di Bursa Saham Kuala Lumpur. Baguslah. Dia tanya saya, berapa dia punya turnover? Syarikat ni kena tahulah berapa dia punya pusingan. Clean profit Pak Syekh. Untung bersih 30 juta. Hui, besar tu. Syarikat apa tu? Saya kata, itulah. Dan dia punya profit 30 juta setahun. Wah, itu boleh masuk first board katanya. Dia Menteri Kewangan. Saya pun seronok. Lega lah. Ini ada charge lah juta-juta ni. Syarikat kalau masuk dalam bursa saham, pukul gong saja, mula start dengan RM2, kemudian kalau first board, RM3, RM4. Bayangkanlah saudara, kalau saya ada 1,000 saham,
Berapa puluh juta ada masa tu. Tak bayanglah duit dalam kereta. Masa tu beliau sebagai Menteri Kewangan, saudara. Saya ingat lagi. Jadi dia kata apa nama company tu? Dia kata Nirwana. Nama sedap, nama syurga, dia kata. Kemudian dia kata ini buat berniaga apa? Sebenar-benar Pak Syekh, inilah Nirwana Memorial Park. Apa dia? Dia tanya, apa dia? Nirwana Memorial Park. Kat mana? Saya kata tu jalan nak pergi Seremban tu. Kubur Cina, saya. Dia tengah pakai stokin, saya ingat lagi. Dia sarung stokin, dia ambil dia punya apa, dia punya sarung kaki tu, parlepung bagi ke muka saya. Apalah hang gila ni Kamal? Kubur Cina nak berniaga? Saya kata, Pak Syekh, ini kubur, tanah perkuburan besar. Nirwana Memorial Park tu, dekat Nilai sana tu. Besar Pak Syekh. Beratus hektar. Iyalah, takkanlah orang Islam, orang Melayu Kamal. Saya kata, Pak Syekh, saya bukan jaga kubur tu. Awak tak jaga duk berniaga tu. Iyalah, tiap-tiap warga Cina yang nak masuk, nak ditanam di situ, saya kata, dia kena bayar. Kemudian dia, mayat itu yang kena bakar. Kalau nak dibakar tu ada lagu dia tu. Saya ingat lagi, saya suruh S. Atan gubahkan lagu. Lagu yang sedih. Jadi bila keranda tu masuk dalam pembakaran, apa semua, pom, jadi abu. Ambil abu tu, hantar ke pagoda. Itu dia punya pengalaman saya. Then, dia kata tak boleh. Tak boleh lah Pak Syekh. Bukan saya bawa kerja. Habis kaki tangan kerja tu bukan orang Melayu. Semua warga daripada Filipina. Yalah, aku tahulah. Ya, belaga Filipina dia orang yang cuci kubur, yang buat tanam bunga kat situ. Bukan saya Pak Syekh. Aku tak kisahlah. Hang kena berhenti. Hang kena ingat Kamal, mana moral you sebagai orang Melayu, sebagai orang Islam kena lecture saya. Orang Melayu, orang Islam duk berniaga kubur Cina. Apa gila hang ni? Palepung dia bagi saya dengan sarung kaki. Dah. Lain tak ada. Dia berhenti. Sani, udah. Maka berhenti kat situ saya tengah jalan. Berhenti kat situ, kita pun turun, patah balik tunggu teksi. Ambil balik kereta dekat Setia Murni. Itulah gambarannya, saudara. Saya melihat, ini kenangannya, bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia meletakkan moral. Paling penting pada dia soal moral. Memang betul lah, saya waktu itu saya balik jumpa Datuk Muhtar Samad, dia kata, Tok, minta maaf lah Tok. Apa pasal? Dia suruh kita berhentilah. Hampir cari lain, aku tolong. Ini cerita apa? Gila hang ni. Duk meniaga kubur Cina, dia kata. Saya kata, mana saya tahu, orang lantik saya chairman Pak Syekh. Dapat gaji 20,000 sebulan. Tak. Hang berhenti. Hang bagi tahu kat Mukhtar, berhenti. Jangan buat kerja gila. Ada ke orang Melayu jaga kubur Cina. Itulah pengalaman saya, memori saya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak dapat saya lupakan. Kadang-kadang saya duduk menung seorang, saya ketawa. Hari ini beliau menjadi Perdana Menteri. Saudara Nur Hidayah. Sama aja. Datuk Seri Anwar Ibrahim macam itulah cara dia. Dia tidak akan berubah sikapnya. Dia tak minum pagi di rumah. Dia masuk kereta, dia pakai sarung kaki, duduk. Kalau ada kerja, kalau ada orang nak jumpa dia dan sebagainya, orang yang close. Masuk kereta dia, jalan terus pergi pejabat. Dan kalau benda dah selesai perbincangan dalam kereta, tang situlah berhenti saya. Nak masuk bursa saham tak dapat, keuntungan tak dapat, yang dapat saya ingat lagi muka saya kelepung kena lepuk dengan sarung kaki beliau. Itulah keadaan saudara ya. Saudara, ini pengalaman saya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalau saudara melihat beliau hari ini sebagai Perdana Menteri, saya yakin dia tak akan berubah. Kalau benda yang menyangkut soal moral ini, dia tidak akan tolerate. Sebab itu malam tadi saya dah bercakap dengan kawan-kawan, Datuk Seri Anwar Ibrahim dah bercakap, dia mahu supaya tata kelola negara ini ditadbir dengan sebaik mungkin. Itu cara dia, saudara. Saya bersairan dengan anda petang-petang begini hanya untuk memori, mengenang zaman silam. Macam mana cerita dengan anda, pengalaman saya dengan mantan Menteri Besar Selangor, Datuk Wak Hormat Rafi'i, Datuk Harun Idris, begitu juga dengan Datuk Allahyarham Datuk Abu Hassan Omar, saudara Tan Sri Mat Taib. Ini pengalaman. Jadi pengalaman itu mengajar kita menjadi dewasa, bahawa bila saya bergaduh dengan dia dalam kereta, saya ingat lagi, Pak Syekh, mana ada nas?
Dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau saudara nak argue dengan dia, saudara kena ada nas. Ada hujahan. Mana ada nas mengatakan saya tak boleh jaga kubur Cina? Dia kata itu tak ada. Memang tak ada dalam Quran, Kamal. Tetapi masalah sekarang ni hang orang Melayu, hang orang Islam. Takkanlah hang nak jual tapak kubur Cina. Takkanlah hang pasang orang pergi cuci kubur Cina. Yang lulus tanah nilai Memorial Park tu DO-nya Haji Jamaluddin. Itu saya tak tahu saudara. Sebab tokey dia tu jumpa dengan saya. Dia tuan punya syarikat plastik. Berjumpa dengan Datuk Mokhtar Samad. Datuk Mokhtar Samad jumpa dengan saya. Bagi tawaran pada saya sebagai chairman dapat 20,000 sebulan. 40 tahun dulu saya. Usia saya waktu itu lebih kurang dalam 20 awal ujung 27 28. Saya ingat lagi saya. Jadi bila teringat itu terkenal-kenal saya kata petang ni saya nak ceritakan pengalaman saya menawarkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk diapungkan sebuah syarikat yang mengendalikan perkuburan, tanah perkuburan Cina dinilai Memorial Park untuk masuk bursa saham. Akhirnya apa saya dapat? Muka saya kena kelapuk dengan sarung kaki. Dan apa pun tak dapat. Akhirnya allowance bulan-bulan 20,000 pun lebur. Jadi saya nak cerita dengan anda, kalau anda merasa anda sahabat dia ke, atau baru kenal dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, atau menjadi pengikut beliau, saudara, jangan harap sesuatu yang bercanggah dengan moral. Saya ingat lagi, ada satu peristiwa lagi, saudara. Ini cerita saham ni, saudara, saya tak lupa lagi. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan, waktu itu, saudara, dan supportingnya adalah saudara Datuk Salamun. Ini sebenar. Dan waktu itu memanglah orang Melayu ni bersebut bursa saham ni. Teman-teman saya di Kuala Lumpur malam-malam duduk dekat Merlin ataupun Concord. Spesifik tak ada, tak ramai. Kat Concord ataupun Merlin tu memang tiap-tiap malam. Duduk bersidai, minum teh. Orang Melayu kaya, saudara. Banyak duit. Kemudian karaoke, pusat-pusat karaoke penuh. Saudara, duit banyak. Orang kaya terkejut. Jadi masa itu kerajaan memutuskan untuk membuka peluang mengapungkan syarikat Petronas Dagang di Bursa Saham Kuala Lumpur. Jadi masa itu sibuk dengan dia panggil pink form ataupun borang ungu. Borang-borang ini saudara kita daftar, dapat kelulusan daripada Kementerian Kewangan, nilai satu saham RM1. Tapi bila pukul gong saja saya katakan saudara, kalau harganya RM1 tapi bila dah pukul gong dia jadi RM3.8. RM3.3. Untung RM2.3. Bukan RM2.3 saudara. Satu lot RM1,000. 10 lot RM10,000 saudara. Kali kalah kalau RM10,000 kali dengan RM3. RM33,000. Modal asalnya baru RM10,000. Untung RM20,000. Saya waktu itu orang muda saudara. 22 tahun dulu, 40 tahun dulu. Saya pun bila kawan-kawan kata pergilah minta dengan pejabat Anwar Ibrahim, you baik dengan dia. Saya pun pergi. Mula-mula saya jumpa dengan Salamun Salamat. Saudara. Memang dia diarahkan oleh Anwar Ibrahim untuk mengagih-agihkan saham Petronas Dagang. Saya jumpa dia, Mun, apa khabar Mun? Baik, alhamdulillah. Inilah dengar cerita ni bahawa Pak Syekh dah jaga saham untuk Petronas Dagang. Ayalah, hendak lah. Hendak. Mainlah ambil Pak Yasin ni aku pegang ambil 10 lot. Apa kelas ni saudara? Takkan 10 lot dia kata. Sebab kita baik dengan Menteri Kewangan waktu itu saudara. Takkan 10 lot. Hang nak berapa? Nak kalau boleh nak ambil 500 lot lah. Bayangkanlah saudara. Sebab kalau saham pink form waktu itu, bank bagi finance. Bank akan bagi boleh berhutang dengan bank. Dia kata yang ni Kamal nak beritahu kat you terus terang. I cuma diarahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim cuma satu orang, satu lot. Tak lebih. Nak lebih, kena pergi jumpa dengan dia. Saya dapat 4 lot. Petronas. Saudara Azizah Bursu. Saudara 4 lot. Saya minta 500 lot. Saya ingat lagi. Dia kata kalau yang itu, pergi jumpa Pak Syekh. Jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Pagi besok, start kereta, terus pergi Setia Murni. Seperti biasa. Tunggu dia turun. Ya Allah ya rahmah. Bini Mak Yan memang selalu ada kat bawah. Saya ingat lagi hari itu dia buat kuih ketayap. Kegemaran. Saya tengok Pak Yan, buat kuih apa ni Mak Yan? Ada ketayap. Saya suka, Mak Yan suka. Mak Yan tahu hang suka makan. Saya pun ambil kuih itu makan. Pak Syekh mana? Dia dah kat atas lagi, siap-siap tu nak keluar lah tu. Pak Anwar brand tu, jinjing kut. Vioni, saudara brand. Dia selalu melawak.
Tengoklah Kamal sekarang ni. Vioni ni ikut ni. Itulah cara dia melawak dengan kawan-kawan, saudara. Kasut pun balik dah ni. Ayalah Menteri Kewangan, Pak Syekh. Ada apa? Adalah benar macam sikit. Mai masuk kereta. Macam biasalah sebelum nak masuk rumah dia tanya dengan Sani. Sani driver. Kemudian tanya dengan Mokhtar, bodyguard dia. Kata Pak Syekh ada. Masuk. Masuk kereta. Sani bawa. Mokhtar duduk sebelah kiri, di depan. Dia duduk sebelah kiri, saya duduk sebelah kanan. Apa cerita? Pak Syekh, ginilah Pak Syekh. Ni tu terang cakap tu Pak Syekh lah. Ni saya ni buat berniaga pun tak berapa nak jadi. Habis tu saya nak beli saham. Dia kata saham apa? Saya kata saham Petronas Dagang. Okey. Hampir jumpa Salmon. Jumpa Salmon. Ambil lah berapa dia bagi tu. Begini Pak Syekh, saya dah jumpa dah kemarin. Habis tu Salmon kata dia cuma boleh bagi saya 10 lot. Okey lah tu. Tak boleh Pak Syekh, saya nak berapa? 500 lot. Sekali lagi pelapung kena dengan sarung kaki ke muka. Saya tahu apa dia cakap. Kamal, aku nak habak kat hang ni. Dia bahasa orang Kedah, cara orang utara. Aku nak habak kat hang. Aku dalam kabinet, aku bergantung dengan Rafidah untuk ambil saham ini Petronas ni supaya aku, kementerian aku ni supaya bagi-bagi. Kalau bagi kat Rafidah, wuyup nanti habis pada orang kolonial semua. Aku ambil supaya aku dapat edarkan pada semua orang Melayu. Sebab dapat rasa, dapat 10 lot, jadilah dapatlah rasa sikit hasil negara kita melalui Petronas, Kamame. Hang kena ingat, kita bagi 10 lot seorang, yang hang nak 500 lot ni, hang ni manusia apa? Hang ni, ingat hang nak bolot semua ke? Mana perjuangan hang? Bercakap dalam Pemuda UMNO, kita meneruskan perjuangan bangsa. Apa punya orang? Hang tu kalau aku bagi ke hang, seolah-olah hang merampas harta orang Melayu, Kamame. Aduh, sekali lagi hancur harapan. Sebab itu sampai sekarang saya tidak membeli sebarang saham dalam Petronas Dagang. Minta 500 lot kena maki, kena lecture saudara. Ini cerita benar. Kalau saudara berkesempatan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh bertanya. Datuk Seri betul tak dulu? Ada satu lah anak muda masa tu, Kak Mahmir, dia minta untuk beli saham Petronas Dagang. Itulah permulaannya Kementerian Kewangan mengambil alih pengagihan saham-saham yang ada link, government link, GLC ni saudara, di bawah Kementerian Kewangan. Itu hasil perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi saya kena marah lah saudara. Dia bagi 10 lot, saya minta 500 lot. Artinya saudara, dalam keadaan begini, jangan mimpi untuk mendapat sesuatu keberuntungan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim kalau ianya menyanggah soal prinsip. Prinsipnya waktu beliau mewujudkan mengedarkan saham-saham Petronas Dagang ini, matlamatnya setiap rakyat dapat 10 lot. Itu matlamatnya. Kita datang ingin ambil 500 lot, bye-bye, tak ada rasa. Itulah saudara, saya ingin petang ini bercerita. Mungkin besok ada cerita yang lain lagi. Pengalaman saya banyak saudara dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini beliau dah jadi Perdana Menteri. Dia nak marah-marahlah. Peristiwa macam mana kita pergi jumpa dengan ketua Moro di pulau Pejuang Sulu. Saya ingat lagi saudara Nur Menjuari. Ingat lagi saudara. Itu saya akan cerita kemudian. Saudara, jadi tenang-tenang fikiran, sambil-sambil itu makanlah goreng pisang. Kenang-kenanglah peristiwa saya. Bagi cadangan pada Menteri Kewangan supaya diapungkan saham Kubu Cina. Kena maki saya. Kemudian yang kedua, minta supaya saham Petronas Dagang ini, orang dia kata bagi 10 lot, saya minta 500 lot, pun kena berlepuk dengan sarung kaki. Artinya, saya haraplah beliau akan kekal sebagai Perdana Menteri yang memegang prinsip dan matlamatnya perjuangan bangsa kita. Saudara Abdul Qadir, siapa tengok video lama dia tahu. Datuk Zahid memang orang Anwar Ibrahim. Itu kemudian part nanti saya. Kita jumpa lagi malam nanti saya. Kita berbicara soal politik. Memang tadi saya bercakap langkah ini London dan sebagainya. Kita mengharapkan negara kita segeralah pulih ekonominya agar warga kita dapat menikmati hidup yang sempurna di sebuah negara yang aman, makmur dan sejahtera. Jumpa lagi besok saudara dan jumpa lagi malam nanti saudara. Jumpa malam nanti kita bercerita tentang politik semasa. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, selamat minum teh.